Okey. Hari ini kan kita akan masuk mengenai nilai pH So jadinya actually kan awak semua dah pernah dengar dah mengenai nilai pH waktu awak di tingkatan 2 So jadinya awak ulang balik topik ni di subjek kimia di tingkatan 4. So jadinya kan nilai pH kita ada kalau awak tengok kat buku teks kita ada kosong sampailah 14. Kita ada kosong sampai 14. Okay, so jadinya so daripada kosong sampai 14 tu, nilai pH tu dekat tengah-tengah nilai dia 7. Okay, so jadinya kan, nilai pH ni, okay, kalau dia mula daripada kosong sehingga 6.9 something lah. Kosong sampai 69, dia adalah nilai asid ke, alkali ke, neutral. Dia adalah apa? Kalau kosong sampai ke 6, sampai nak dekat-dekat nak 6 lah 6 lebih. Dia adalah julat nilai bagi Asid. dia adalah asid. Okey. Maksudnya kalau awak gunakan kertas pH dan awak kaji untuk setiap sifat bahan sifat kimia bahan yang awak nak kaji tu, kalau dia antara 0 sampai 69, 6.9, dia adalah asid. Kalau pH yang dia bagi 7 itu adalah neutral. Neutral. Kalau dia bermula dengan 7.1 macam tu kan, itu dah 7.1 sampai 14, dia adalah alkali. Okey So jadinya itulah mengenai nilai pH. Okey, sekarang ni cikgu nak semua orang pergi ke sebelum tu okey. Kalau awak tengok dekat buku teks kat buku teks awak, dia ada tunjukkan senarai bahan-bahan yang mempunyai nilai pH yang berbeza. Inilah 0 sampailah 14. Dia tunjukkanlah contoh-contoh setiap bahan tu dengan nilai pH dia yang berbeza. So jadinya kalau awak gunakan kertas pH, bila awak nak uji mana satu pH 0 sampai 14, kita akan tengok dia punya warna dia. So jadinya tapi disebabkan kita tak masuk makmal, so jadinya kita tak dapatlah buat eksperimen gunakan kertas pH. Tapi untuk hari ni cikgu akan buat eksperimen tapi eksperimen secara simulasi lah. So okey, semua orang pergi ke manual eksperimen 6.2. Ada yang tak tahu ke macam mana nak dapat manual ni? Ada kat Google Classroom, cikgu dah postkan. Okey, cikgu dah postkan di Google Classroom. Okey, download je kat situ. Okey, semua orang download. Okey, bila semua orang dah download, cikgu nak awak semua pergi ke link ni, masuk sekarang. Jangan cikgu hantar kat chat box. Okey. Okey, semua orang pergi ke link ni sekarang. Masuk pakai nama sendiri Okey, semua orang masuk ke link tu. Boleh ke tak boleh tu? Okey, Zulkarnain dah masuk. Okey, Isyad dah masuk. Okey. Okey, boleh tak kalau cikgu nak semua orang buka kamera, boleh tak? Semua orang bukakan kamera. Cikgu buka kamera tak? Semua orang buka kamera boleh?
Saya pakai komputer. Okay, tak apa. Siapa yang boleh buka kamera boleh tak? Buka kamera. Sebab dia kan eksperimen kan. Sebab kalau eksperimen dia kena face to face macam tu lah. Ha, secara video. Okay, buka kamera. Okay, siapa yang ada kamera boleh tak buka? Kau ada masalah ke dengan kamera? Okay Okay, semua orang dah buka Okay, sekarang ni kita tengok kepada eksperimen 6.2 So jadinya eksperimen 6.2 ni, okay, kita baca dulu pengenalan dia So jadinya pH ni, apa yang dimaksudkan dengan pH adalah suatu pengukuran logaritma ke atas kepekatan ion hidrogen yang terkandung di dalam suatu larutan aqueous So jadinya formula yang kita ukur untuk dapatkan pH adalah negatif log kepekatan ion hidrogen Maksudnya apa tau? Kalau awak nampak ada square bracket macam ni, ini maksudnya kepekatan ion hidrogen. Okey, kalau pOH pula merupakan suatu pengukuran logaritma ke atas kepekatan ion hidroksida yang terkandung di dalam suatu larutan aqueous So jadinya kita boleh gunakan pOH sama dengan negatif log kepekatan ion hidroksida. So OH ni ion hidroksida, H plus ni adalah ion hidrogen. Okey. So jadinya cara untuk jalankan eksperimen ni, so jadinya untuk siapa yang dah buka link Nearpod yang cikgu hantar tu. Okey. Cara dia macam ni kita akan buat Okey. Okay, 3 orang je masuk. Okey, cara dia macam ni Okey, kalau awak pergi dekat jadual 1 okay, nampak tak? Kalau dekat pH kosong, lepas tu dekat situ kan ada kepekatan ion hidrogen dan kepekatan ion hidroksida. Okey, cara dia macam ni. Awak adjust, awak just adjust je. Kalau awak nak pergi pH kosong, maksudnya apa tau? Mungkin kepekatan ion H3O plus ni H plus sebenarnya Okay. Awak cuba pekatkan dia lagi. Sampailah awak dapat pH dia. Kau nampak tak? Bacaan pH dia bergerak. Okay, awak cuba dapatkan kosong. Kalau tak boleh nak adjust kat sini, adjust kat sini. Okay, dapatkan bacaan pH dia 0.00. Okay. Okay, lepas awak dah dapat bacaan pH tu kosong, awak dah adjust, awak recordkan kepekatan ion hidrogen nilai dia 1.0. Kalau dekat hidroksida, kepekatan dia 1.0 darab 10 negatif 14. Boleh? Cuba komen sikit. Boleh ke tak boleh? Faham ke? Faham tak macam mana cikgu suruh buat? Hello? Ada orang ke? Okay, lagi sekali cikgu. Okay, mula-mula. Okay, katakan cikgu nak pH kosong. Fokus fokus. Semua orang fokus. pH kosong. Okay. So jadinya awak record ni. Kalau dalam jadual tu dia nakkan kepekatan ion hidrogen, recordkan ni 1.0 nilai dia. Kalau nak kepekatan ion hidroksida OH negatif 1.0 darab 10 negatif 14. Semua orang tahu tak nak record kat mana? Semua orang tahu tak nak record kat mana kepekatan dia? Terkertaslah yang ada jadual. Yang ada jadual ni yang cikgu bagi tu Okey, untuk siapa yang tak boleh buka link yang cikgu bagi tu, awak tengok skrin yang cikgu tolong buatkan untuk awak. Sambil tu awak tolong record sekali. Boleh untuk siapa yang tak boleh buka tu? Siapa tadi yang tak boleh buka tadi? Cikgu sebab kat sini cikgu tengok record 3 orang je boleh masuk. Nurul Ain Ashikin, Irsyad dengan Zulkarnain je. Fong boleh masuk tak Fong? Tadi nampak Fong Fong tak boleh. Okey, kalau tak boleh tengok skrin cikgu Okey, Fong, Inshira,
Siapa tadi yang tak boleh masuk tadi? Okay, siapa yang tak boleh masuk tengok skrin cikgu Okay, sekarang kalau pH tu kosong, awak rekod kan 1.0 kepekatan merah ni adalah kepekatan ion hidrogen. Kalau warna biru ni, ini adalah kepekatan ion hidroksida 1.0 darab 10 negatif 14. Okay, rekodkan sekarang untuk bacaan pH kosong. Okay, sekarang ni dah Okay. Okay, sekarang ni cikgu akan adjust kepada pH 1. Awak gerakkan je kat sini. Okay, kalau nampak 1.24, turunkan nilai dia. Okay. So, kalau bacaan pH 1, kepekatan ion hidrogen adalah 1.0 darab 10 negatif 1. Lepas tu, kalau dekat warna biru ni, kepekatan ion hidroksida 1.0 darab 10 negatif 13. Okay, record kan? Okay, ni adalah untuk bacaan pH 1. Okay, sekarang kita pergi kepada pH 2 kan. Tolong kena record laju-laju sikit siapa yang tak ada ni Okay, cikgu akan pergi ke pH 2. Okay, dah terlebih. Kurangkan sikit. Okay. Okay, ini adalah bacaan pH yang kedua. pH 2. So, kepekatan ion hidrogen adalah 1 darab 10 negatif 2. And kepekatan ion hidroksida 1.0 darab 10 negatif 12. Okay, tolong rekodkan. Okay, sekarang kita pergi kepada pH 3. Okay, sekarang pH 3, rekodkan kepekatan ion hidrogen 1.0 darab 10 negatif 3. Kalau untuk kepekatan ion hidroksida 1.0 darab 10 negatif 11. Okay, so jadinya cikgu akan tunjuk pH dia, nanti awak record je. Ni ion hidrogen, ini ion hidroksida. Okay, sekarang pergi ke pH 4. Okay, record kan? pH 4. Okay, sekarang cikgu nak pergi ke pH 5. Okay, so ni adalah pH 5. Okay, record kan? Kepekatan ion hidrogen 1.0 darab 10 negatif 5. Kepekatan ion hidroksida 1.0 darab 10 negatif 9. Okay, record kan dalam jadual. Okay, sekarang kita pergi ke pH 6. Okay, recordkan bacaan bacaan kepekatan ni sekarang. Kalau siapa yang tak dapat, bagi tahu Cikgu tak nak nanti bila cikgu dah tunjuk semua nanti kan tiba-tiba cikgu suruh ulang balik Okay, sekarang kita pergi kepada pH 7. Okay, pH 7. Ini record kan? Okay, sekarang kita pergi kepada pH 8. Okay, recordkan sekarang.
Okey, sekarang kita pergi kepada pH 9. Okey, ni dia. Okey, sekarang kita pergi kepada pH 10. Okey, record kan? Okey, sekarang kita pergi ke pH 11. Ya, terlebih dah. Okey, ni pH 11. Kepekatan ion hidrogen dengan ion hidroksida. Okey, sekarang kita pergi ke pH 12. Okey, ni pH 12. Okey, ni pH 12. Okey, sekarang pH 13. Okey, record kan? Kena record serentak ion kepekatan ion hidrogen dengan kepekatan ion hidroksida. Okey, dan pH yang terakhir adalah pH 14. Sekejap. Okey, ini adalah pH 14. Okey, record kan? Okey, so jadinya okey, siapa yang dah siap selain daripada Iskandar? Iskandar. Okey, dah siap, Fong dah siap. Okey. Insyira dah siap. Syafiqah dah, okey. Okey Okey, so jadinya okey, sekarang boleh tak cikgu nak awak semua sebutkan dekat cikgu bila awak tengok ke semua bila awak tengok data daripada jadual satu awak tu, sebutkan dekat cikgu dekat pH mana apabila kepekatan ion hidrogen sama dengan ion hidroksida. Dekat pH berapa? pH Yes, dekat pH 7 Okey. Alright, simpan dulu data tu sebab kita akan guna untuk jawab soalan ni Kejap Cikgu tutup ni dulu. Okey So jadinya inilah sepatutnya jadual data yang awak patut dapat lah. Okey. So nampak tak? Apabila pH kosong, kepekatan ion hidrogen adalah 1.0. Kalau kepekatan ion hidroksida 1.0 darab 10 negatif 14. Maksudnya apa tau? Negatif 14 ni nilai dia terlalu kecil sampaikan hampir ion hidroksida tu mungkin tak ada dekat pH kosong. Betul lah. So kalau pH kosong maksudnya kepekatan ion hidrogen dia mesti tinggi lah. Okey sebab itulah kalau pH kosong asid kuat. pH sebab apa? Kepekatan ion hidrogen dia yang tinggi. Okey, selepas tu kan, kalau awak pergi ke pH 14 awak dapati kepekatan ion hidrogen sangatlah rendah ataupun hampir tak ada sebab 10 negatif 14 kan 0.0000014 kali kan. So jadinya kemungkinan ion hidrogen tu mungkin tak ada apabila larutan tu dekat pH 14. Tapi bila pH 14 kepekatan ion hidroksida adalah 1.0.
Ni adalah kepekatan dalam unit kemolaran mol per liter ni adalah unit kepekatan. Okey, so jadinya dekat jadual awak, jadual yang awak dah berdasarkan pemerhatian awak tadi dengan data yang awak dah dapat, kita akan guna untuk jawab soalan perbincangan dekat manual eksperimen tu. Okey, kita tengok berdasarkan data yang diperolehi, apakah yang akan terjadi kepada nilai pH sekiranya kepekatan ion hidrogen dikurangkan? So apa akan jadi kat nilai pH? Apa akan jadi kat nilai pH apabila awak kurangkan kepekatan ion hidrogen? Kalau awak tak sure, awak boleh tengok dekat jadual tadi. Nampak tak? Kalau awak kurangkan kepekatan ion hidrogen, nampak tak semakin dia ke bawah? Nilai pH dia meningkat ke berkurang? Nilai pH dia Tambah. Nilai pH dia sepatutnya bertambah lah ataupun baca. So jadinya awak boleh tulis kat situ. Bacaan pH akan meningkat. Bacaan pH meningkat. Sekarang cuba jawab yang kedua tu. 1, 2. Okay. 1, 2. Apakah yang akan terjadi kepada nilai pH sekiranya kepekatan ion hidroksida ditambahkan? Kita tengok jadual tadi. Kepekatan ion hidroksida ditambahkan. Nampak tak? Awak tambahkan semakin dia turun ke bawah. So nilai pH dia, bacaan pH dia berkurang ke bertambah? Kenapa pula berkurang, Syafiqah? It should be bertambah lah. It should be bertambah. Sebab sekarang ni negatif 14 ni nilai dia kecil. Ni nilai kecil. Walaupun dia ada 14 tapi dia negatif. So jadinya kalau 1 ni nilai dia besar. So jadinya bila awak meningkatkan, bila awak bertambahkan kepekatan ion hidroksida, maksudnya bacaan pH awak pun meningkat juga. So bacaan pH meningkat kat situ. So ni bacaan pH meningkat. Ini pun bacaan pH meningkat. Okey, sekarang ni berdasarkan data yang diperolehi, berapakah nilai pH sekiranya kepekatan ion hidrogen adalah sama dengan kepekatan ion hidroksida. So jadinya awak tengoklah balik kat jadual tadi kan. Kita dah bagi tahu dah tadi. Maksudnya kalau kepekatan ion hidrogen sama dengan ion hidroksida, maka nilai pH dia adalah 7. So nilai pH adalah 7. Next. Berdasarkan rumus untuk menghitung nilai pH dan pOH, hitungkan nilai pH dan pOH apabila kepekatan ion hidrogen adalah sama dengan kepekatan ion hidroksida. So nampak tak? Dia minta awak hitungkan nilai pH dengan pOH apabila kepekatan ion hidrogen adalah sama. So jadinya kepekatan ion hidrogen ni yang sama tadi. 1.0 darab 10 negatif 7. 1.0 darab 10 negatif 7 maksudnya untuk ion hidrogen dengan ion hidroksida. Macam mana kita nak, daripada rumus mana yang kita nak guna untuk hitung nilai pH dengan pOH? Siapa kat sini tahu macam mana nak gunakan rumus apa yang nak guna? pH dengan pOH. Ni, dekat pengenalan ni tadi. Dekat pengenalan ni. Gunakan formula ni. So jadinya, tulis dulu formula untuk dapatkan pH. pH adalah sama dengan negatif log H plus.
So tadi kepekatan ion hidrogen tadi adalah 1.0 darab 10 negatif 7. Okay, sekarang ambil kalkulator, tekan dapat berapa ni? Negatif log 1 bracket 1.0 darab 10 negatif 7. Okay, dapat berapa? Kalau tak kira pun dah tahu dah sebenarnya berapa nilai pH dekat situ. Dapat berapa tu? Okey, dapat 7 pH 7. Okey, cuba kira pula untuk POH. Okey, POH formula dia adalah, please make sure kan bila awak tulis formula kena tulis betul-betul tau. Huruf P bukan huruf besar dia huruf kecil. P O H. pH pun sama. P huruf kecil, H baru besar. Okay, tulis dengan betul sebab sometimes tulis tak betul pun boleh menyebabkan markah awak boleh ditolak So jadinya negatif log OH negatif. So POH sama dengan negatif log. Okay, masukkan nilai ni tadi. 1.0 darab 10 negatif 7. Okay, sekarang kirakan ni. Berapa ni? Negatif log 1.0 10 negatif 7. So POH awak sepatutnya dapat tak tekan pun awak dah tahu dah. Sama je dapat tu 7. Okay. So sekarang kita tengok soalan seterusnya Berdasarkan pengiraan anda di soalan 2, berapakah hasil tambah bagi nilai pH dan nilai POH dengan menulis persamaan dia? Maksudnya dia nak tanya tau. pH tadi, pH yang awak dapat, kalau awak tambah dengan POH, awak dapat berapa? Dapat 14. Okay. So jadinya di sini awak dah maksudnya apa tau? Kalau awak tengok kat buku teks awak, dia ada mention tau pasal formula ni. pH tambah POH sama dengan 14. So ini adalah hubungan Ini adalah hubungan pH dan POH. Okay. So hubungan pH dan POH bila awak tambah dua-dua, formula dia adalah 4. Nilai dia sama dengan 14. Okay, ni satu formula. Okay, lepas awak dah terbitkan satu formula, nampak tak? Awak dah proof Awak dah proof formula pH tambah dengan POH dapat 14. So, berdasarkan persamaan di 2, 3, tuliskan rumus yang boleh digunakan untuk mendapatkan nilai pH. Okay, maksudnya daripada rumus yang awak dapat tadi, pH tambah POH sama dengan 14 ni, awak jadikan pH ni sebagai subjek. Macam matematik kan? Sama dengan ni 14. Ni positif POH ni awak bawa pergi belakang kanan, dia akan jadi tolak POH. Okay. So inilah satu lagi formula yang awak terbitkan. Okay, berdasarkan eksperimen yang awak buat tadi. Okay, nampak tak? Semua orang dah boleh jadi saintis dah sebab awak dah proof satu formula kat sini dah. Okay, semua orang boleh? Boleh semua? Boleh Boleh. Okay, good. Okay, so jadinya kan bila awak dapat satu soalan ataupun latihan, kalau dia bagi awak nilai POH, awak diminta untuk kira pH, awak pakai je formula ni. Ni memang formula satu formula. Iaitu pH tambah POH, awak akan dapat 14 sama dengan 14. So nakkan pH 14 tolak je lah dengan POH, dapatlah nilai pH. Okay, so inilah dia eksperimen hari ni. Okay, alright. Okay, sekejap Okay, ni latihan, tak apa kita ni. Okay, cikgu nak pergi untuk bahagian 6.3. Okay, sekarang ni kita tengok kepada kekuatan asid dan alkali. So jadinya kan, tadi kan masa awak belajar pasal nilai pH, kan dia kosong,
Dia kosong, 7, 14. So jadinya kalau nilai pH tu kosong, kecil, maksudnya asid dia kuat ke asid lemah? Kalau bacaan nilai dia kosong. Kalau bacaan pH kosong, asid tu kuat ke asid dia lemah? Asid dia kuat. Sebab apa? Sebab apa asid dia kuat? Sebab kepekatan apa? Kepekatan ion. Ion apa yang tinggi kat situ? Kepekatan. Kenapa bacaan pH kosong dia kuat? Sebab kepekatan ion apa yang tinggi, kelas? Hidrogen. Ya, kepekatan ion hidrogen yang tinggi dekat situ. Kalau bacaan pH asid tu dia dah bagi macam 5 ataupun 6, kat sini 6, maksudnya asid dia lemah. Kenapa asid lemah? Sebab kepekatan ion hidrogen dah kurang kat situ. So itulah mengenai asid kuat dengan asid lemah. Cuba bagi cikgu satu ataupun tak kisah beberapa contoh. Apa contoh-contoh asid kuat yang awak tahu? Apa contoh asid kuat yang awak tahu bila awak masuk dalam makmal? Ambil yang simple-simple je. Tak nak. Cikgu nak asid dalam makmal. Bateri tak nak. Kalau awak nak pakai bateri, bagi tahu cikgu. Dalam bateri tu asid apa nama dia? HCl. Good. Asid hidroklorik. Lagi? Asid nitrik. Good. HNO3. Lagi? Asid sulfurik. Good. H2SO4. Ini adalah contoh-contoh asid kuat. Bagi cikgu satu je contoh asid lemah. Satu je cikgu minta awak untuk ingatkan. Satu je asid lemah. Apakah nama asid lemah? Asid apa contoh asid lemah? Good. Asid ethanoik. Formula dia CH3COOH. Hafal satu cukup dah untuk asid lemah. So inilah contoh asid kuat dengan asid lemah. Lepas ni kita akan tengok kenapa HCl, HNO3, H2SO4 ni kita kategorikan dia sebagai asid kuat dan kenapa CH3COOH ni kita kategorikan dia sebagai asid lemah. Kita tengok kekuatan asid apabila asid tu kuat. Maksudnya apa tau? Asid tu dia kuat disebabkan apa tau? Asid yang mengion lengkap dalam air. Ni perkataan keyword dia, lengkap dalam air. So jadinya bila dia mengion lengkap dalam air, dia menghasilkan kepekatan ion H+ yang tinggi. Sebab itulah tadi bacaan pH dia rendah. Sebab apa? Kepekatan ion hidrogen dia tinggi. So jadinya semakin tinggi kepekatan ion H+, semakin kecil nilai pH. Kita tengok macam mana pengayunan HCl. Cikgu ambil satu contoh HCl. HCl, so bila dia mengion lengkap dalam air, dia akan mengion untuk dapatkan ion hidrogen dan ion klorida. Ni persamaan pengayunan. HCl dapatlah H+ tambah Cl-. So berdasarkan eksperimen yang pernah dijalankan sebelum ni, didapati darjah penceraian. Maksudnya darjah penceraian tu adakah HCl ni akan mengion dengan lengkap? Ya, dia mengion lengkap sepenuhnya sebanyak 100%. Darjah penceraian ni. So maksudnya apa tau? Kalau awak ada molekul hidrogen klorida ada 100, katakan ada 100, maksudnya HCl mampu mengion 100% untuk dapatkan H+ dengan Cl negatif. Itu adalah asid kuat. Next kita tengok kepada asid lemah. Asid lemah pula, asid yang mengion separa lengkap. Tadi lengkap.
sekarang separa lengkap dalam air. So, bila ion tu dia mengion separa lengkap, dia hanya menghasilkan kepekatan ion H+ yang rendah. So, itulah sebab apa? So, jadinya semakin rendah kepekatan ion H+, semakin besarlah nilai pH. Maksudnya nilai pH yang kalau untuk asid lah yang paling besar selalunya 6 lah. 6 yang paling besar. So maksudnya apa? Sebabkan asid tu mengion separa lengkap. Ataupun mengion separa pun dalam air pun dah betul lah. Okay. Okay, dalam contoh ni digunakan ethanoic acid. Asid ethanoic CH3COOH. Okay. Okay, ingat kalau dia minta awak tuliskan persamaan pengayunan bagi asid lemah, awak punya arrow bukan lagi arrow macam ni. Jangan pakai arrow macam ni. Awak kena pakai arrow macam ni. Double. So dia akan mengayon kepada ethanoate ion dengan ion hidrogen. Ion hidrogen mesti positif. Okay, kenapa cikgu suruh awak pakai double arrow ni? Sebab apa tau? Disebabkan darjah kalau awak tengok kat buku teks dekat situ dia ada mention pasal darjah penceraian asid ethanoic ni sebanyak dalam 1.54 je. 1.54% je. Maksudnya apa tau? Kalau awak ada 100 molekul asid ethanoic, dia mampu mengion 1 molekul je. Sebab itulah darjah penceraian dia hanya 1.54% saja. So disebabkan molekul ion yang mengion tu satu, maka apa tau? Ion yang terbentuk ni tadi dia boleh jadi balik molekul asid. Sebab itulah kita gunakan double arrow. Okay, itulah maksud kenapa yang ni full arrow, kenapa yang ni double satu arrow, kenapa yang ni double arrow. Sebabkan darjah penceraian dia yang rendah. Satu molekul je yang mampu mengion kepada ion hidrogen dengan ion ethanoate. Ni awak boleh dapat baca kat buku teks ada Okay. Alright, cikgu nak pergi kepada alkali pula. Okay, cuba bagi cikgu contoh alkali kuat. Apa yang awak tahu? Tak kisah apa-apa contoh. Apa contoh alkali kuat? Ambil yang paling senang sekali. Okay, natrium hydroksida. Okay, good. Okay, natrium hydroksida. Okay, lagi? Ada lagi tak? Maksudnya apa tau? Kalau ada yang hydroksida, itulah alkali kuat. KOH. Barium BaOH 2. So, ini adalah contoh-contoh alkali kuat. Okay, untuk alkali lemah, cikgu awak ingat satu je. Larutan NH3. Apa nama NH3? NH3 apa nama dia kelas? Apa nama NH3? Amonia. Okay, larutan amonia. So, ingat satu je. Okay, apa yang membezakan alkali ni kuat dan alkali ni lemah? Sebab, ada tak siapa-siapa nak cuba nak teka dulu? Kenapa ada alkali kuat dengan alkali lemah? Tadi asid kuat dengan asid lemah disebabkan ion hidrogen. Kalau alkali kuat dengan alkali lemah disebabkan ion apa? Kalau asid, punca dia sebab ion hidrogen. Kalau alkali disebabkan ion hidroksida. Okay. So sekarang kita tengok Okay, kekuatan alkali So, alkali kuat ialah alkali yang mengion lengkap dalam air. Okay, dan menghasilkan ion hidroksida yang tinggi. So, semakin tinggi kepekatan ion OH negatif, ion hidroksida, semakin besarlah nilai pH. Maksudnya pH kan maksimum 14. So, bila pH tu 14, maksudnya kepekatan ion hidroksida tu tinggi. So, bila kepekatan ion hidroksida tu tinggi, maka alkali tu kuat.
Okey, kita gunakan contoh natrium hidroksida pengayunan ni NaOH. Okey, pakai satu je arrow, dia akan mengayon jadi Na+ tambah OH negatif. So jadinya alkali kuat ni sama juga macam asid kuat. Darjah penceraian dia 100%. Kenapa 100%? Sebab kalau awak ada 100 molekul natrium hidroksida ni, dia akan mengayon 100% kepada ion natrium dan ion hidroksida. Okay, next kita tengok kepada alkali lemah. Alkali lemah lawankan ni balik lah. Alkali yang mengayon separa dalam air. So menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Semakin rendah kepekatan ion OH negatif, semakin kecil nilai pH. Maksudnya kalau selepas 7 kan 8. So maksudnya kalau bacaan pH 8 tu maksudnya alkali dia dah lemah disebabkan rendah kepekatan ion hidroksida. Okey, kita pakai contoh amonia, NH3 apabila dicampurkan dengan air. So ingat kalau pengayonan untuk yang lemah-lemah mesti kena pakai double arrow. So awak akan dapat NH4+ tambah OH negatif. Okay. So NH maksudnya apa tau? Amonia ni kalau dia mengayon, darjah penceraian dia kalau awak tengok dekat buku teks dia mention sebanyak 1.3%. 1.3% je dia dapat mengayon kepada ion hidroksida dengan ion amonium. Disebabkan darjah penceraian nilai dia terlalu kecil, dia akan boleh kembali balik kepada molekul amonia dan molekul air. Sebab itulah kita pakai double arrow. Okey, semua orang boleh? Boleh ke semua orang? Ada pertanyaan setakat ni? Ada pertanyaan ke kelas? Okey, kalau tak ada, cikgu nak awak pergi ke latihan unit 6.2. Okey, cara untuk kirakan pH. Okey, semua orang pergi ke latihan ni sekarang. Okay, sekarang kita buat latihan. Okay, siapa yang tahu buat, terus start buat. So dia minta awak kirakan nilai pH. Nilai pH bagi asid hidroklorik 0.001 mol per dm. So maksudnya asid hidroklorik ni dia adalah ion hidrogen, dia ada. So maksudnya ion hidrogen ni kepekatan dia, kepekatan ion hidrogen adalah 0.001 lah. Okay, macam mana nak kira nilai pH menggunakan rumus? So rumus dia adalah pH sama dengan negatif log kepekatan ion hidrogen. Okay, so jadinya masukkan nilai dia 0.001. So dapat berapa ni kelas? Tolong kira. Okay, jangan tengok macam tengok TV tolong kira sekali. Cikgu tahu lah korang semua dah tak ada exam tapi korang kena fikir korang ada SPM tahun depan. So jangan nak happy sekolah dah tutup. Korang ada SPM. Okay, dapat berapa untuk soalan 1? Okay, good Fong dapat 3. Okay, next yang nombor 2. Acid nitrik So acid nitrik dia ada ion H+. So jadinya kepekatan ion hidrogen adalah 0.125. So gunakan formula yang sama, pH sama dengan negatif log H plus sama dengan negatif log 0.125. Okay, dapat berapa ni? Negatif log 0.125. Okay, ambil jawapan 1/4 pun dah cukup dah.
So jadinya 0.9. Okay, good. 0.9. Okay, next. Larutan natrium hydroksida. Tengok natrium hydroksida formula dia NaOH. Okay, disebabkan ni tak ada ion hidrogen, dia cuma ada ion hidroksida. So maka awak tak boleh guna lagi lah formula pH sama dengan negatif log ni. Log H plus. Awak kena guna POH. POH negatif log OH negatif. Okay, so jadinya masukkan nilai. Maksudnya apa tau? 0.003 ni ini adalah kepekatan ion hidroksida. Okay, jangan pandai-pandai guna pH dah sebab natrium hidroksida tak ada H+. Awak kena guna POH. Okay, berapa ni? POH ni berapa? Okay, kira dulu POH dia. Okay, 2.5. Okay, sekarang ni apa yang awak kira ni ini adalah POH. Awak masih kena refer balik kepada soalan. Soalan nak pH. So, apakah hubungan pH dengan POH? Apa hubungan pH dengan POH tadi? Masa kita buat eksperimen tadi? Apa hubungan pH dengan POH? Cuba type sikit. pH tadi, yang eksperimen yang kita buat tadi tu. Okay, pH tambah dengan POH sama dengan berapa, Haikal? Okay. So, gunakan formula tu. Maksudnya sambunglah perkiraan dia. Maksudnya pH tambah POH sama dengan 14. So, jadinya kalau awak nak pH 14 perlu ditolakkan dengan POH. So, jadinya 14 tolak 2.5. So, dapatlah pH. 14 tolak 2.5 berapa? 11.5. Okay, good. Okay, next ni. Larutan barium hidroksida. So, barium hidroksida pun ada OH. Dia tak ada H. So, jadinya ini adalah kepekatan bagi ion hidroksida. So, jadinya maka POH sama dengan negatif log OH negatif. Tolong buat jalan kerja dengan lengkap. Okay, so that nanti senang awak nak study balik. So, POH adalah negatif log 0.012. Okay, berapa nilai POH ni? Berapa ni? Berapa nilai POH? Ambil 2 tempat perpuluhan. Jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. Okay, 1 pun boleh lah. 1 tempat perpuluhan je lah. 1.9. Okay, sekarang kirakan dia punya pH pula. Ni POH. Tapi kita nak pH. So, pH adalah 14 tolak POH. So, 14 tolak POH 1.9. Okay, 14 tolak 1.9 awak akan dapat 12.1. Okay, good. So, itulah jawapan dia. 12.1. Okay, try buat nombor 2 tu. Apakah nilai pH bagi asid hidroklorik 0.002? Tu nilai tu unit kepekatan. Okay, asid hidroklorik kan HCl. Maksudnya dia memang ada ion hidrogen. Okay, so bila dia ada ion hidrogen, maksud H plus adalah 0.002 kepekatan ion hidrogen. So nak nilai pH, pakai je pH sama dengan negatif log H plus. So pH sama dengan negatif log
0.002. Okay, so negative log 0.002 berapa? Okay, dapatlah 12.1 biar 2.7 So it should be 2.7 pH dia. Okay, dah siap. Okay, try buat nombor 3. Tentukan nilai pH larutan natrium hidroksida. Natrium hidroksida. Dia ada ion hidroksida je. Okay, so maka kepekatan ion hidroksida adalah 5.0 darab 10 negatif 4. Okay, untuk dapatkan nilai pH, aku tak boleh direct terus pakai formula pH. Kena pakai formula POH. Sama dengan negatif log kepekatan ion hidrogen. Okay, so sekarang kirakan negatif log 5.0 darab 10 negatif 4. Okay, dapat 3.3. Okay, 3.30. Okay, 3.3 lah. Okay, tapi ini adalah POH. Sekarang ni kita nak pH. So nak dapatkan pH, 14 tolak POH. Okay, so 14 tolak 3.3. Okay, 14 tolak 3.3 berapa? Okay, dapatlah 10.7. So ni adalah nilai pH. Okay, sekarang try buat nombor 4. Okay, ni tadi Okay, sekarang kita try buat nombor 4. Satu sampel jus oren didapati mempunyai pH 3.80. So kira kepekatan ion H+ dan ion OH negatif dalam jus tersebut. Okay. Dia mention kat situ pH adalah 3.8 So maksudnya apa tau? Dia dah bagi siap-siap dah. pH sama dengan 3.8. So sekarang ni dia nak kepekatan ion H+ dengan kepekatan ion OH-. So caranya kita tahu pH adalah negatif log H+ sama dengan 3.8. Okay, so nak dapatkan kepekatan H+ adalah ni. Negatif log ni awak bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi anti-log. Awak belajar kan NMAX kan, anti-log kan. So anti-log negatif 3.8. Tadi 3.8 ni positif kan, so negatif ni dia akan jadi anti-log negatif 3.8. Okay, dapat berapa? Kepekatan ion hidrogen. Okay. Semua orang tahu macam mana nak dapatkan anti-log ada dekat calculator. Okay, cari dekat calculator ada kan, tekan shift, tekan log. Nanti kan dia akan bagi macam nombor 10 kat situ. Apa tu? Bracket type 3 negatif 3.8. Okay, dapat berapa? Okay, 1.6 darab 10 negatif 4 So 1.6 darab 10 negatif 4. So ini adalah nilai kepekatan bagi ion hidrogen. Okay, tapi sekarang ni dalam soalan dia bukan nak ion hidrogen saja. Dia nak juga ion hidroksida. So untuk dapatkan kepekatan ion hidroksida, awak perlu dapatkan POH
So, siapa kat sini boleh bagi tahu cikgu macam mana nak dapatkan POH? Macam mana nak dapatkan POH? Nilai pH dia dah bagi dah. Okay, macam mana nak dapatkan? Okay. 14 tolak dengan nilai pH. So, jadinya untuk dapatkan POH, okay, sebabkan formula asal kan pH tambah POH sama dengan 14. So, nak dapatkan POH 14 tolak pH. So, bila POH sama dengan 14 tolak dengan pH 3.8, POH dapat berapa? 14 tolak 3.8 awak akan dapat lepas tu nanti anti-log 10.2. Okay, lepas tu gunakan negatif log OH negatif sama dengan 10.2. So, dapatkan kepekatan OH negatif adalah anti-log. Anti-log negatif 10.2. So, awak akan dapatlah kepekatan ion hidroksida. Okay, dapat berapa? Okay, berapa kepekatan? Yes, 6.3 darab 10 negatif 11. Itulah kepekatan ion hidroksida. 6.3 darab 10 negatif 11. Okay, so siaplah untuk nilai pH. Okay, sekarang pergi ke latihan 6.3. Okey, menggunakan satu contoh yang sesuai, terangkan maksud istilah berikut. Okey, so jadinya bila dia minta awak untuk terangkan apa maksud asid kuat, asid lemak, alkali kuat dengan alkali lemah. So awak ambil satu contoh. Katakan kalau asid kuat awak nak guna, awak boleh guna HCl, awak boleh guna HNO3, awak boleh guna asid sulfurik. Okey. Kalau asid lemah, cikgu minta awak ingat satu je, asid etanoik, CH3COOH. Kalau alkali kuat, awak pakai je satu, NaOH boleh, KOH pun boleh. Alkali lemah, larutan amonia. Okey, maksud bila awak dah pilih contoh mana dan awak terangkan apa yang dimaksudkan dengan asid kuat, asid lemah, alkali kuat dengan alkali lemah. Okey, so ni jawapannya. So katakan kalau asid kuat tadi awak pilih asid hidroklorik. So asid hidroklorik ialah asid yang mengalami pengionan lengkap di dalam air bagi menghasilkan kepekatan ion H+ yang tinggi. So ni jawapan untuk asid kuat. Salin siapa yang tengah salin tu salin. Kalau asid lemah kalau awak guna ethanoic acid, okay, just mention je. Asid ethanoik ialah asid yang mengalami pengionan separa. Ni mesti ada keyword ni separa. Yang ni lengkap. Kalau tak ada perkataan ni, maka jawapan yang awak bagi tu dah kira salah. So wajib ada. Sama ada lengkap ataupun separa. Lengkap untuk yang kuat, untuk yang lemah dia separa di dalam air bagi menghasilkan kepekatan ion H+ yang rendah. Okay, kalau alkali kuat, katakan awak guna natrium hidroksida, so just salin je lah. Natrium hidroksida ialah alkali yang mengalami pengionan lengkap di dalam air bagi menghasilkan kepekatan ion OH negatif yang tinggi. Okay, ni untuk alkali kuat. Okay, kalau alkali lemah, okay, pakai je lah larutan amonia. Larutan amonia ialah alkali yang mengalami pengionan separa
di dalam air bagi menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Okey, so itu jawapannya. Okey, salin dulu. Okey, dah habis salin bagi tahu kan? Kalau sampai dah habis salin cakap dah. Laju je Isyad buat ke tu? Laju je salin. Okey, siapa yang dah siap tu cuba jawab soalan seterusnya Nyatakan hubungan antara kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH ataupun kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. Okey, yang lain dah salin belum? Selain Isyad. Okey. Okey. Next, nyatakan hubungan antara kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH So jadinya semakin tinggi kepekatan ion H+, semakin rendah nilai pH. Okay, ni yang tadi kita buat tadi Kalau kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH, so jadinya semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggilah nilai pH. Okay, semakin tinggi nilai pH. Okay, next. Soalan seterusnya, raja di bawah menunjukkan nilai pH bagi dua asid. So, asid A, kemolaran dia 1, pH dia 4.5. Kalau asid B, kemolaran dia 1 juga. Kemolaran dia sama. Tapi nilai pH dia 1. So, jadinya dua-dua ni asid. So, jadinya dia minta awak berikan satu contoh asid A dengan asid B. Okay, siapa kat sini boleh bagi cikgu contoh asid A? Agak-agak, apakah asid A? Tuliskan apa yang awak tahu je. Nama asid yang awak tahu. Tapi ingat asid A bacaan pH dia 4.5 So kalau 4.5 tu asid tu nak lemah ke nak kuat dah? So kat situ awak kena consider kat situ. Sebab pH 4.5 tu dah nak kuat ke ataupun lemah? Dia adalah dia nak bacaan pH apa? Ion hidrogen dia kepekatan dia dah kurang.
So, bila kepekatan ion hidrogen berkurang, nilai pH dia dah besar lah. So, itu adalah asid. Asid apa kelas? Dia mesti kategori asid kuat ke asid lemah? Okey, sekarang bagi contoh. Apa contoh asid lemah? Okey, contoh asid lemah. Yes. Asid kita. Asid etanoik. Okey, tengok asid B So, asid B tu disebabkan bacaan pH dia 1, maksudnya asid dia kuat. So, apakah contoh asid kuat? Okey, HCl So, asid hidroklorik. Ataupun nak bagi asid sulfurik pun boleh, asid nitrik pun boleh. Janji asid kuat. Okay, next. Okay, dia tanya asid A dengan asid B ni kepekatan dia sama. Kepekatan tu maksudnya apa ni tadi? Kemolaran dia sama. Tapi nilai pH yang berbeza, so jadinya dia minta awak terangkan. Okay, kenapa kepekatan asid sama tapi nilai pH dia berbeza? Sebab ada asid yang kuat dan ada asid yang lemah. So jadinya macam mana awak nak tulis jawapan yang asid kuat dengan asid lemah ni? Pertama sekali adalah awak kena consider tentang pengayonan yang macam kita cikgu terangkan tadi ni. Okay? Nampak tak? Kalau asid yang kuat dia mengayon lengkap. Kalau asid lemah dia mengayon separa. Tu keyword yang mesti ada. Okay, disebabkan ni mengayon lengkap maka ion H+ yang dihasilkan tinggi. Kalau mengayon separa menghasilkan kepekatan ion H+ yang rendah. So itulah jawapan yang awak patut consider untuk tulis bila awak jawab soalan dekat sini terangkan ni Okey so salin jawapan ni. Okey, ni jawapan yang pertama, lepas tu sambung yang kedua, yang ketiga. Asid A merupakan asid yang lemah lah. Yang mengayon separa di dalam air untuk menghasilkan ion H+ yang rendah. Kalau asid B pula, asid dia kuat yang mengayon lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion H+ yang tinggi. Lepas tu awak tulis hipotesis dia, semakin tinggi kepekatan ion H+, semakin rendah nilai pH. Kaitkan balik kenapa nilai pH dia berbeza. Kenapa ada yang tinggi, kenapa ada yang rendah. Okay, tulis salin dulu. So ingat inilah contoh jawapan yang awak akan tulis bila awak dapat soalan macam ni. Okay, kalau dah salin bagi tahu Okay, siapa yang dah salin cakap dah. Okay. Okay, next. Okay, jadual di bawah menunjukkan nilai pH bagi dua jenis alkali yang berbeza So, kemolaran ataupun kepekatan dua-dua ni sama, cuma membezakannya nilai pH. Larutan amonia pH dia 11. Kalium hidroksida pH dia 13. Okay? So, nampak tak ni adalah alkali sekarang So, ingat alkali kalau nilai pH dia tinggi, maksudnya ini adalah alkali kuat. Ni adalah alkali lemah. So, kenapa kedua-dua larutan alkali itu mempunyai kemolaran yang sama tetapi nilai pH yang berbeza? So, sama macam tadi. Kaitkan balik. Kenapa dia lemah dengan kuat? Sebab kalau kuat, dia mengayon lengkap.
mengion lengkap untuk menghasilkan ion OH yang tinggi. Kalau lemah, dia separa. So, bila dia separa, maka ion OH minus dia rendah. Okay, so itulah jawapan yang sepatutnya awak kena consider untuk tulis nanti. Dan lepas tu bagi tahu semakin tinggi kepekatan OH, semakin rendah ke ataupun tinggi nilai pH. Okay, so inilah jawapannya. Yang pertama, yang kedua dengan yang ketiga lah. So yang pertama, larutan NH3 ialah alkali lemah yang mengion separa. Mesti ada perkataan separa di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion OH negatif yang rendah. Larutan KOH ialah alkali kuat yang mengion lengkap. Ini keyword dia, lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion OH negatif yang tinggi. So jadinya semakin tinggi kepekatan ion OH negatif, semakin tinggilah nilai pH. Inilah tadi. Sebabkan ini dia kuat, so that's why nilai pH dia tinggi. Okey, salin dulu dan siapa dah salin cakap dah. Bukan konsep ion Iskandar ni, konsep pengionan pengionan lengkap ataupun pengionan separa. Okay, so nanti jangan lupa untuk buat awak punya modul tu yang modul awak beli dengan Cikgu Nick tu muka surat 140 sampai 145 terus buat sebab sekarang ni awak dah tak pergi sekolah dah tahu. So jadinya awak kena start untuk buat. Kalau ada apa-apa masalah, awak boleh ambil gambar dan tanya cikgu. Sebab cikgu tak ada buku tu. So jadinya awak ambil gambar, apa-apa soalan awak nak tanya, awak boleh tanya. Habiskan modul tu sebab awak dah sekolah dah tutup dah sampai hujung tahun. Okay.